Tarikh penghakiman 31 Julai 2024, iaitu 20 hari itu lebih daripada 1 tahun yang lepas, dan sekarang ni dah 9, 25, 21 tahun. Jadi di pihak saya, tindakan susulan kalau saya tengok pada rekod, kita hantar pada Ogos 2024, iaitu sebulan selepas pada tarikh penghakiman. Lepas tu penghujung tahun 2024 dan awal tahun, penguancara Israel Partner ada menghubungi saya dan memberi saranan untuk menggunakan lagi. Tetapi pada masa itu, macam saya katalah, sebab saya tahu Rafidah di keadaan ekonomi dia macam mana, jadi saya memberi peluang pada masa itu. Lepas tu saya nampak tak ada usaha di pihak beliau untuk menguruskan perkara macam ni. Jadi saya ini adalah susulan juga untuk makluman apa yang berdasarkan kepada rayuan ni. Saya difahamkan bahawa Rafidah pun dah kali kedua buat pertukaran berbual, jadi wawancara. Jadi saya nampak mungkin dekat situ je lah tempoh rayuan dah lebih pada setahun. Jadi saya takut nanti benda ni berlaku akan lama lagi tempoh dia. That's why saya mengambil keputusan kalau saya senyap continue secara berterusan tak ada lama lagi. That's why jadi tempoh ni saya bagi buat Rafidah untuk ya mungkin mencari peluang, mencari ruang dan juga kaedah macam mana untuk menyelesaikan perkara ini. Tuntutan yang kedua ni pada 19 September, dan kalau kita lihat bermula pada 19 September, dia tamat 7 hari adalah semalam. Sebab tu kita buat sidang media pada hari ini, sebab tamat tempoh yang kita tentukan untuk apa adalah untuk menyelesaikan tuntutan penghakiman. Dan dalam tempoh tersebut kita memang tak ada terima apa-apa pembayaran, dan kita tidak ada menerima apa-apa maklum balas panggilan daripada Puan Rafidah Ibrahim sendiri dan juga mana-mana wakil beliau. Kerugian, saya boleh ucapkan kepada dua kategori lah. Satu kategori yang kita boleh tiga, apa ni, saya ada implikasi kesan terhadap syarikat saya dan kesan terhadap pelanggan saya, itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, kesan utama adalah kepada imej saya sebagai usahawan dan juga syarikat. So dari segi jumlah saya tak pernah lebih lah, tapi memberi kesan dua perkara. Satu adalah kepada perniagaan saya, perniagaan syarikat dan juga imej produk, dan yang kedua adalah kepada imej reputasi saya sebagai usahawan. Pada rekod Puan Rafidah bersama dengan syarikat adalah pada bulan 6 2024 dan ditamatkan pada pertengahan Ogos 2024. So itu dalam selama 2021 Julai 2021 sehingga Ogos pertengahan 2021. Okay, jadi selama tempoh 2 bulan setengah sahaja. Jadi dekat sini saya maklumkan hubungan retak tu, satu dari segi prestasi beliau sendiri terhadap skop kerja yang kita diberi. Lepas tu ada beberapa perkara yang saya rasa mungkin saya tak boleh nak buka sebab saya tak nanti mungkin mungkin perkara ni mungkin penilaian di peringkat syarikat dan juga Puan Rafidah sendiri. So banyak perkara yang kita rasa kita tak boleh meet kata merge di antara satu sama lain. Cuma yang saya nak maklumkan penamatan tu adalah hasrat beliau sendiri apabila kita tak dapat jumpa satu pertemuan di antara Rafidah sendiri dan juga syarikat. Jadi beliau menyatakan hasrat untuk quit daripada syarikat. Yang daripada situ saya keluarkan surat penempatan kerja. Kita memang stated berdasarkan daripada permohonan Puan Rafidah untuk berhenti kerja, saya dengan berhati bersetuju untuk mengamalkan perkhidmatan Puan di syarikat sekian-sekian dan bermula pada sekian-sekian, dan saya mendoakan agar Rafidah cemerlang dan gemilang dalam bidang-bidang apa jua yang disebut oleh beliau. So dia punya panggil macam tu. Kita ada bahagian sumber manusia. So setiap kaki tangan yang bekerja, kita ada laporan prestasi pada setiap bulan. Jadi berdasarkan pada soalan Puan tadi, setiap bulan saya mendapat laporan prestasi Puan Rafidah lah berkaitan dengan skop
skop kerja, pergaulan, lepas tu output dan hasil yang diperolehi daripada Puan Rafidah sendiri. Jadi memang setiap bulan apa yang tak capai memang kita sentiasa berbincang. Jadi di penghujung tu itu adalah hasil perbincangan bersama, dan Puan Rafidah sendiri yang berhasrat untuk quit bercakap dan kita terima kasih sudah pernah datang kerja. Puan Rafidah dan Mariam, apa yang saya nak katakan berdasarkan keputusan mahkamah ini. Kami harapkan dalam 1 tahun, kerana memang ada proses dia berdasarkan jadual mahkamah. Dan setakat ini saya tak boleh beri komen dengan tarikh yang sedia ada. Seawal-awalnya tarikh yang kita tahu adalah tahun depan. Setahun dari hari ini. Ya. Daripada berbeza dengan tarikh pemukiman, mana-mana personel peningkat Malaysia memang dia ada hak untuk membuat rayuan dalam tempoh sebulan berbeza dengan tahapan. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, kebiasaannya macam semacam ni agak biasa. Biasanya tidak ada pos tahun pun telah selesai, tetapi sekarang ni berdasarkan info kita, Puan Rafidah beberapa kali penukar atau wawancara, mungkin kita tak pastilah kenapa dia bergerak, yang kedua sebab mungkin kes ini mengalami masa lama disebabkan oleh pertukaran wawancara di pihak dia lah. Yang ketiga, kita kena faham dari segi keputusan rayuan tadi tu, kita berdasarkan kepada pembicaraan di rayuan tadi, dia akan jadi mungkin sama, hakim akan menetapkan sama, tidak ada kekhilafan di peringkat keputusan Mahkamah Tinggi. Lepas tu yang kedua mungkin naik lagi, mungkin berubah daripada 280,000 dan mungkin kurang, dan mungkin banyak kemungkinan. So kita tengok kepada, tapi walau bagaimanapun sehingga menunggu ke keputusan rayuan tu, Puan Rafidah perlu membayar keputusan penghakiman 280,000 sebab beliau tidak mendapat penangguhan keputusan penghakiman ini. So dua perkara yang berbeza. Poin yang saya bercakap masa kita mendapat permohonan menyelesaikan masalah di luar mahkamah, saya kata boleh hubungi saya tak nak wakil sebab lawyer atau pembuat cara dia yang menghubungi. Itu antaranya faktor yang saya nak selesaikan benda ni, sebab perkara utama saya adalah untuk menjaga imej dan reputasi saya, dan tidak sewenang-wenangnya diguna oleh orang memfitnah susuk kat hati. Lepas tu yang kedua, ya selepas pada perbicaraan pun memang kita tak ada menerima apa-apa panggilan respon pada beliau. Sekarang saya nak jumpa, saya terbuka dia untuk berbincang. Even pada peringkat awal itu pun saya menghubungi beliau untuk berjumpa, tetapi tidak ada mendapat maklumat. Kesian dekat saya. Saya call dia banyak kali telefon, lepas tu tak angkat. Lepas tu saya jawab dia. Saya habis sekali. Saya WhatsApp dia. Saya rasa saya WhatsApp dalam pagi, 2-3 jam selepas tu saya dapat malu balas. Saya punyalah panjang lebar, saya kata sila delete posting ni akan menjatuhkan reputasi saya. Puan telah menaikkan posting ni pada sekian-sekian, minta tolong delete apa semua. 3-4 jam selepas tu saya terima, sila berurusan dengan peguam saya. Kesian kat saya. Peguam tak ada, peguam dia hubungi peguam, dan peguam saya hubungi saya, kata Rafidah nak selesai masalah. Tapi pada masa itu dah di pihak akhir pemutiman, pihak akhir pembicaraan. Boleh membawa kepada implikasi penjara. Sebenarnya matlamat Siwan adalah untuk memberikan ganti rugi terhadap kecederaan, sama ada kecederaan berbentuk sesuatu ganti rugi yang boleh dikira ataupun sesuatu yang tak boleh dikira. Jadi bukanlah matlamat sesuatu tindakan sivil untuk memenjarakan mana pihak. Cuma berbalik kepada sejauh mana pihak Aris Prof dan juga pihak dan Aris boleh membawa tindakan. Maka di dalam peringkat sivil, sekiranya tidak ada kerjasama daripada pihak Rafidah, maka pihak syarikat boleh mengambil tindakan pelaksanaan
ke atas diri dan juga aset dia. Maksudnya dia tak boleh nak lari. Sebab apa? Sebab kita boleh ambil tindakan ke atas diri dia dan juga aset dia melalui prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada di dalam bidang kuasa sivil.